Kisah pengkhotbah bahasa di Kuala Lumpur. Sebuah bahasa yang hanya ditandai dengan satu bentuk masa lampau yang tunggal secara tata bahasa hanya boleh dianggap sebagai tidak matang. Kenyataan ini sering dipegang oleh profesor linguistik komparatif di University Denver yang sentiasa memberikan penilaian dingin terhadap bahasa Malaysia BM. Bahasa Inggris BEI mempunyai 16 cara untuk menyatakan masa, dan itulah bukti bahasa yang berevolusi. Beliau teguh dengan pendiriannya. Namun pengalaman beberapa hari di Malaysia telah mengubah kepercayaannya sepenuhnya. Nilai-nilai yang dipegangnya juga mengalami perubahan drastik. Cahaya matahari musim luruh memancar ke kampus University Denver. Bangunan penyelidikan Jabatan Linguistik Komparatif adalah tempat kajian Profesor James Harrison yang mejanya dipenuhi dengan tesis dan manuskrip dari seluruh dunia. James, 62 tahun, telah mendedikasikan lebih dari 30 tahun untuk mengkaji sistem aspek bahasa sejak memperoleh PhD di University Oxford. Beliau adalah ahli seumur hidup Persatuan Linguistik Amerika dan pernah berkhidmat sebagai presidennya. Karyanya Aspek dan Kognisi digunakan sebagai buku teks standar dalam bidang tersebut oleh pelbagai universiti di seluruh dunia. Beliau telah memenangi pelbagai anugerah dan diiktiraf dalam komuniti linguistik sebagai pakar utama dalam kajian aspek. Namun apabila James melihat draft tesis bahasa Malaysia di atas mejanya, beliau tidak menyembunyikan rasa kurang senangnya. Ia adalah tesis kajian aspek dari sebuah universiti di Malaysia. Baginya nilai BM sebagai objek kajian adalah rendah. Alasannya jelas BI mempunyai 16 cara untuk menyatakan masa. Simple past, past continuous, present perfect, past perfect, dan lain-lain. Setiap satunya dapat menunjukkan posisi temporal yang berbeza dengan tepat. Inilah bukti bahasa yang teliti. James sentiasa mengajarkan perkara ini kepada pelajarnya. Beliau percaya bahwa sistem aspek BI adalah puncak ketepatan yang dapat dicapai oleh bahasa manusia. Sebaliknya, bagaimana pula dengan BM tindakan masa lampau, selalunya hanya menggunakan satu partikel seperti sudah atau telah. Ini sama sekali mustahil untuk menyampaikan hubungan temporal dengan tepat. James berkata demikian kepada pelajar siswazah yang datang ke pejabatnya. Profesor, ada juga kajian yang menunjukkan bahwa BM sebenarnya mempunyai bentuk ekspresi aspek yang kompleks. Bentuk yang kabur bermakna kuasa ekspresi yang lemah. Bahasa yang kabur juga akan menjadikan pemikiran kabur. Ini adalah prinsip asas linguistik. Beliau memalingkan pandangannya keluar tingkap. Langit cerah California terpampang di hadapannya. Ketepatan bahasa juga merupakan penunjuk tahap pembangunan tamadunnya. Bahasa seperti Inggris, Jerman, dan Perancis mempunyai keupayaan untuk membezakan masa dengan halus. BM ketinggalan dalam hal ini. Kritikan James terhadap BM telah diketahui umum dalam persatuan. Dalam tesis dan ceramah masa lalu, beliau berulang kali mengkritik sistem aspek BM. Dalam satu pembentangan persatuan, beliau malah menyatakan bahwa BM adalah contoh tipikal bahasa yang tidak maju secara tata bahasa. Walaupun terdapat penyelidik dari Malaysia, dalam kalangan penonton James tidak peduli. Menjelang petang, James meninggalkan pejabatnya. Berjalan di kampus, beliau berasa puas dengan dunianya yang teratur dan sempurna. Berbahasa ibunda yang teliti seperti BI dan mendedikasikan hidup untuk menganalisis strukturnya. Adakah terdapat pekerjaan yang lebih memuaskan? Tidak perlu membuang masa untuk bahasa yang tidak matang seperti BM. James teguh dengan keyakinan ini. Namun beliau tidak tahu bahwa keyakinan ini akan tergugat. Pada suatu pagi, James seperti biasa membuka emailnya. Terdapat puluhan email yang belum dibaca dalam peti masuknya. Salah satunya datang dari agensi yang tidak dikenali Biro Hal Ehwal Persatuan Linguistik Antara Bangsa. Tajuknya adalah Jemputan Ceramah Pleno. James membuka email tersebut. Isinya adalah jemputan untuk menjadi penceramah pleno di persidangan tahunan Persatuan Linguistik Antara Bangsa yang akan diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Mac tahun depan. Topiknya ketepatan ekspresi aspek dan tahap pembangunan bahasa. Tepat dalam bidang kepakaran James, Kuala Lumpur. James bersandar di kerusi. Beliau tidak pernah menghadiri persidangan di Malaysia dan sejujurnya beliau tidak pernah merasa perlu, tetapi jemputan ceramah pleno oleh Persatuan Linguistik Antara Bangsa adalah satu penghormatan. Penceramah pleno sebelum ini termasuk pemenang hadiah Nobel dan ahli akademi dari pelbagai negara. Beliau tidak mempunyai alasan untuk menolak. Mungkin ia adalah peluang yang baik untuk membentangkan di hadapan pakar-pakar BM. James tersenyum sinis. Bukankah ini peluang terbaik
untuk membuktikan betapa tidak matangnya sistem aspek BM di hadapan penyelidik Malaysia. Begitulah pikirnya. Malam itu beliau memberitahu istrinya, Elizabeth, "Saya akan ke Malaysia, Mac tahun depan." Elizabeth menunjukkan ekspresi terkejut. Malaysia. Bukankah awak sentiasa mengkritik BM? Justru karena itu ia berbaloi untuk pergi. Saya akan pergi ke sana dan membuktikan bahwa pandangan saya adalah betul. James menjawab dengan yakin. Apabila tarikh berlepas semakin hampir, James sibuk menyediakan manuskrip pembentangannya slide yang menunjukkan ketepatan sistem BI, perbandingan dengan BM, dan kesimpulannya yang berbunyi, BM hanya menggunakan partikel sudah untuk menyatakan masa lampau. Ini adalah bukti ketidakmajuannya sebagai bahasa. Bahasa yang tidak mempunyai ekspresi masa yang teliti juga mempunyai batasan dalam pemikiran logik. James membaca manuskrip itu dan mengangguk puas. Raputi bahasa Katarni, struktur logik yang sempurna. Tidak ada ruang untuk sanggahan. Awal Mac, lapangan terbang antara bangsa San Francisco. James berdiri di kaunter daftar masuk kelas pertama. Bag tangan beliau mengandungi komputer riba data pembentangan dan manuskrip yang merupakan kemuncak 30 tahun penyelidikannya. Dalam perjalanan ke pintu pelepasan, James melihat keluar tingkap. Di bawah langit yang cerah, pesawat berlepas satu demi satu. Selepas menaiki pesawat, James duduk dan membuka semula manuskrip itu. Beliau merancang untuk menggunakan masa penerbangan selama belasan jam untuk berlatih membentangkan. BM adalah bahasa yang tidak matang secara tata bahasa. James mengulangi ayat ini yakin dengan kebenarannya. Pesawat mula bergerak di landasan. Tidak lama kemudian ia naik dengan ringan. Pemandangan San Francisco semakin mengecil. Di atas lautan Pasifik, James melihat keluar tingkap ke arah lautan biru yang luas. Pikirannya sudah terbang ke perjalanan kemenangannya yang bakal berlaku. Sebaik sahaja beliau menjejakkan kaki di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA, James menyadari tenaga yang teratur. Beliau pernah ke lapangan terbang di seluruh dunia, tetapi tidak banyak yang seefisien ini dan mempunyai papan tanda yang jelas. Bunyi perbualan orang pengumuman lapangan terbang, semuanya berselang-seli tetapi tidak kelihatan kacau. Papan tanda dua bahasa Malaysia dan Inggris, atau kadangkala Mandarin, Tamil memudahkan untuk memahami di mana segala-galanya. Beliau beratur untuk pemeriksaan imigresen. Walaupun panjang barisan bergerak dengan lancar luar biasa, pegawai pemeriksaan hanya mengucapkan perkataan yang paling perlu mengambil paspor, mengesahkan mengecap terima kasih encik. Dengan kata-kata ringkas ini, paspor dikembalikan. Mengapa tidak timbul kekacauan walaupun menggunakan kata-kata yang begitu sedikit? James berasa hairan. Sambil berjalan ke balai ketibaan, tiba di tempat menunggu teksi beliau, memerhatikan pemandu teksi, segera meletakkan bagasi beliau di boot. Kereta itu bersih dan kemas. Selepas James menyebut nama hotel pemandu itu, hanya menjawab ringkas baik bos dan memulakan perjalanan. Hampir tiada perbualan sepanjang jalan, tetapi pemandu itu memilih laluan yang paling sempurna. Cekap mengemudi melalui aliran trafik kereta dan motosikal menuju ke destinasi tanpa masalah. Seolah-olah pemandu sudah memahami segala yang diperlukan, tanpa James perlu berkata apa-apa. Setibanya di hotel, kaki tangan kaunter menyambut beliau dengan senyuman mesra. Prosedur daftar masuk sangat ringkas, hanya pengesahan nama, penyerahan kad kunci, dan penunjukan lokasi lift. Itu sahaja. Namun apabila memasuki bilik, James mendapati segala yang beliau perlukan sudah tersedia. Penyesuai universal di meja, air botol sejuk di dalam peti ais, dan tuala bersih tersusun rapi di bilik air. James berasa seolah-olah pikiran beliau telah dibaca. Beliau berjalan ke tingkap dan melihat pemandangan Kuala Lumpur. Kelompok bangunan pencakar langit yang tersusun LRT yang tiba tepat pada masanya, pejalan kaki yang mematuhi lampu isyarat. Semuanya begitu bertenaga, namun beroperasi dengan ketepatan yang luar biasa. Sebagai seorang ahli linguistik, James berpikir beliau memahami kepentingan bahasa lebih daripada sesiapapun. Bahasa adalah teras komunikasi, dan hanya tamadun dengan bahasa yang teliti boleh membina masyarakat yang maju. Itu adalah kepercayaannya. Namun pemandangan di hadapannya menimbulkan sedikit keraguan terhadap keyakinan ini. Orang-orang di tempat ini nampaknya menggunakan kata-kata yang paling sedikit. Dalam konteks yang biasa, mereka akan menghilangkan subjek dan kata kerja bantu berkomunikasi dengan frasa ringkas. Namun masyarakat beroperasi dengan begitu lancar. Sama, ada lapangan terbang, taksi, atau hotel, tiada siapa yang kelihatan keliru. Mereka saling memahami walaupun tanpa lisan. Apa sebenarnya yang berlaku, James tidak dapat menjelaskannya.
Malam mula menjelang. Lampu menara berkembar Petronas KLCC bersinar di langit ibu kota yang berawan. Esok beliau dijadwalkan melawat tapak persidangan. Ketepatan bahasa versus kelancaran sosial. Percanggahan ini mula menimbulkan keraguan kecil dalam hati James. Petang esoknya, James tiba di Pusat Konvensi Kuala Lumpur KLCC. Ia adalah bangunan modern yang megah. Dewan utama terang benderang. Esok disinilah beliau akan menyampaikan ceramah pleninonya, membuktikan betapa tidak matangnya sistem aspek BM di hadapan ahli linguistik dari seluruh dunia. Selepas melawat tapak, ketika beliau kembali ke Dewan Utama, seorang lelaki berjalan ke arahnya. Profesor Harrison ya. Selamat bertemu. Orang itu bertutur dalam bahasa Inggris yang fasih. Berusia sekitar 60 an, beliau mempunyai senyuman yang lembut. Saya Profesor Dr. Wong Jian Hao. Saya mengkaji bahasa Malaysia di University Malaya. James tahu nama itu. Profesor Wong adalah pihak berkuasa dalam kajian aspek BM di Malaysia. Saya telah membaca tesis profesor. Saya sangat berminat dengan kritikan Anda terhadap sistem aspek BM. Tiada sindiran dalam nada Profesor Wong. Kedengarannya seperti minat akademik yang tulen. Saya menantikan pembentangan Anda esok. Bolehkah kita berbual sebentar sebelum itu? Mereka bergerak ke kedai kopi berdekatan dan duduk bersemuka di tepi tingkap. Selepas kopi dihidangkan, Profesor Wong memulakan perbualan dengan tenang. Profesor Harrison, saya ada satu soalan. Saya sudah makan. Bagaimana Anda akan menerjemahkan ayat ini? James segera menjawab, ia adalah fakta, bahwa ia telah dimakan pada masa lampau. Dalam bahasa Inggris, ia setara dengan simple past atau present perfect. Bukan itu saja, Profesor Wong menjawab dengan lembut. James berasa bingung. Saya sudah makan kadang-kadang memang menyatakan fakta masa lampau. Tetapi ia juga boleh menyatakan perubahan keadaan atau penyempurnaan. Jika seseorang bertanya kepada Anda, sudah siap keluar? Dan Anda menjawab, saya sudah makan. Maksudnya, saya sudah selesai makan dan kini saya boleh keluar. Maksud Anda ia bergantung kepada konteks. Tepat sekali, Profesor Wong mengangguk setuju dan menyambung. Selain itu, sudah juga boleh menyatakan penemuan atau kesedaran tentang situasi baharu. Apabila Anda menemui kunci yang Anda cari, Anda berkata, "Oh, sudah jumpa." Sudah di sini tidak merujuk kepada masa lampau, tetapi menyatakan penemuan pada saat ini. Atau apabila cuaca berubah, Anda berkata, "Sudah hujan." Ini menyatakan permulaan keadaan baharu. Dalam BI masa lampau menggunakan simple past penyempurnaan, menggunakan present perfect dan perubahan keadaan atau penemuan mungkin menggunakan present tense. Masing-masing diwakili oleh bentuk yang berbeza. Tetapi BM sering menggunakan hanya satu partikel, sudah untuk merangkumi semua ini. Penjelasan ini mengganggu James. Tidakkah ini akan menimbulkan salah faham? Dalam BI past tense dan present perfect mempunyai perbedaan yang jelas. I ate dan I have eaten mempunyai maksud yang berbeza sepenuhnya. Profesor Wong meletakkan cawan kopinya dan menyambung. Dalam BI present perfect tidak boleh digunakan dengan kata keterangan yang menunjukkan masa lampau tertentu. Kita tidak boleh berkata, yesterday I have eaten. Justru karena bentuknya berbeza had timbul. James terdiam. Pengguna BM akan membuat penilaian serta-merta daripada konteks intonasi dan ayat sebelumnya. Mereka tanpa sadar akan memahami fungsi sudah dalam keseluruhan perbualan. Profesor Wong menyambung, kadangkala kita menggunakan pernah untuk menekankan pengalaman, tetapi walaupun hanya satu, sudah fungsinya sangat fleksibel. Sesuatu mula bergoncang dalam pikiran James. Sesuatu yang BI perlukan berdozen bentuk untuk diungkapkan BM sering menyampaikannya dengan hanya satu sudah. Dan dikatakan ia tidak menyebabkan salah paham. Kepalanya tidak dapat mengikuti. Rasanya seolah-olah seluruh fahaman linguistik yang beliau kaji selama 30 tahun telah dicabar dari asasnya. Adakah manuskrip pembentangan saya salah dari asasnya? Keraguan ini timbul di hati James. Profesor Wong berdiri dengan tenang. Saya menantikan pembentangan Anda esok. Meninggalkan kata-kata itu, Profesor Wong beredar. James tergamam seketika, hanya mampu merenung kopi yang sudah sejuk. Cahaya matahari petang memancar dari tingkap kedai kopi menyinari meja. Tangan ini telah menulis ratusan tesis termasuk yang mengkritik BM. Tetapi kini segala-galanya goyah. Adakah saya benar-benar memahami bahasa soalan itu bergema berat di hatinya? Keesokan paginya, James tidak tidur semalaman.
Manuskrip pembentangan dibiarkan terbuka. Kata-kata Profesor Wong terus bermain di pikirannya. Satu partikel sahaja mempunyai pelbagai fungsi. Bentuk yang sedikit tidak semestinya bermakna kuasa ekspresi yang lemah. Tesis ini menafikan 30 tahun penyelidikannya. James tidak berselera makan sarapan, meninggalkan hotel untuk mencari Profesor Wong sekali lagi. Beliau menemui kelibat Profesor Wong di Dewan Utama venue persidangan. Profesor Wong, bolehkah saya mendengar lebih banyak lagi daripada Anda? Profesor Wong bersetuju dengan lembut. Mereka duduk di bangku taman yang sunyi berhampiran venue. Bolehkah Anda memberitahu saya, mengapa penanda aspek masa lampau dalam BM begitu ringkas? Terhadap soalan ini, Profesor Wong mula menerangkan dengan senyuman. Partikel sudah secara amnya dipercayai telah mengalami proses gramatikalisasi dari kata kerja yang bermaksud selesai atau menyempurnakan. James tanpa sadar mencondongkan badannya ke hadapan. Satu perkataan yang menunjukkan penyempurnaan tindakan beransur-ansur berkembang menjadi penanda tata bahasa yang menunjukkan tindakan yang telah direalisasikan. Ia tidak lagi mempunyai makna leksikal yang sebenar, tetapi berubah menjadi partikel fungsional. Bentuk yang menunjukkan penyempurnaan beransur-ansur mula mewakili keseluruhan kategori masa lampau. Ini sebenarnya adalah laluan perubahan yang biasa dilihat dalam bahasa-bahasa dunia. Penanda aspek penyempurnaan perfektif beralih menjadi penanda aspek masa lampau. BM tidak unik. James mendengar dalam diam. Topik beralih kepada sudut pandangan lain. Terdapat seorang ahli linguistik kognitif bernama Ronald Langacker. Beliau menganalisis perbedaan antara beberapa bahasa sebagai perbedaan dalam sudut pandangan. Saya percaya ini boleh digunakan untuk memahami perbedaan antara BM dan BI. Perbedaan sudut pandangan pengguna BI cenderung untuk menggambarkan peristiwa sebagai pemerhati melihatnya secara objektif dari perspektif orang ketiga. Sebaliknya, pengguna BM lebih cenderung untuk mengambil sudut pandangan orang yang terlibat. Dang Sutja, dalam terminologi timur, memahami peristiwa sebagai berkaitan dengan diri mereka sendiri. Sesuatu mula berhubung dalam pikiran James. Maksudnya dalam dunia BM bentuk yang ringkas, diimbangi dengan perkongsian konteks dan sudut pandangan yang sama, antara penutur dan pendengar sekaligus, mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Tepat sekali Profesor Wong menjawab dengan tenang. BM bukanlah bahasa yang kabur, tetapi sebaliknya, ia adalah bentuk pembangunan yang lain, di mana bahagian yang tidak diucapkan juga saling difahami. Ini bukan ketidakmajuan, tetapi bentuk kemajuan yang berbeza. Hening seketika. James merenung jauh. Selama 30 tahun, beliau mengukur ketepatan bahasa dengan jumlah bentuk. BI mempunyai 16 cara. Untuk menyatakan masa jadi BI adalah bahasa yang teliti. Beliau percaya logik ini tidak dapat dipertikaikan. Namun ahli linguistik Malaysia di hadapannya telah menunjukkan sudut pandangan yang sama sekali berbeza. Keringkasan bentuk membuktikan kekayaan, konteks yang dikongsi. Kadang-kadang justru karena tiada ucapan pemahaman yang lebih mendalam boleh timbul. Selepas itu, James kembali ke bilik hotel. Beliau membuka manuskrip pembentangannya. BM adalah contoh tipikal bahasa yang tidak maju secara tata bahasa. Ayat itu terpampang di matanya. Beliau menutup dokumen itu dan membuka file baharu mula menulis semula dari awal. Meninggalkan keyakinan 30 tahun dan membuat pembentangan berdasarkan pemahaman baharu. Beliau merasakan itulah satu-satunya perkara yang boleh beliau lakukan sekarang. Cahaya subuh beransur-ansur menyinari tingkap. Air mata mengalir perlahan di mata James. Betapa sombongnya beliau, terus mengkritik tanpa memahami fungsi sebenar bahasa. Kenyataan ini membebani hatinya. Masa pembentangan semakin hampir. James menuju ke venue dengan manuskrip baharu di tangannya. Keyakinan 30 tahun telah runtuh, dan pemahaman baharu mula bercambah. Apa yang akan beliau katakan sekarang? Berdiri di podium, James mengucapkan kata-kata yang sama sekali berbeza daripada manuskrip yang telah beliau sediakan. Hari ini saya perlu meminta maaf kepada Anda semua. Selama 30 tahun saya telah salah paham tentang bahasa Malaysia. Dewan menjadi senyap. BM bukanlah bahasa yang kabur. Dalam satu partikel seperti sudah kebijaksanaan yang mendalam terangkum. Ia menceritakan masa bukan dengan kuantiti kata-kata, tetapi dengan kedalaman kata-kata. Inilah bahasa Malaysia. James mengalihkan pandangannya ke arah penonton. Profesor Wong mengangguk dengan tenang.